السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وجعلت الحزن إذا شئت سهلا. Kita lanjutkan syukur sebanyak-banyak kepada Allah. Pertamanya di atas anugerah dan pemberian yang tidak pernah putus daripada Allah Ta'ala kepada kita semua. Mudah-mudahan apabila kita menyadari anugerah dan pemberian daripada Allah Ta'ala yang begitu banyak, yang disebut wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat pemberian Allah Ta'ala itu memang tidak terkira banyaknya. Dan salah satu daripada nikmat besar ialah nikmat Islam yang telah dikurniakan kepada kita. Yang ni memang tak ada nilainya, tidak ternilai harganya. Dan yang keduanya nikmat usia. Kita baru saja sama-sama melangkah ke tahun baru Hijri 1442. Berapa ramai rakan-rakan, sahabat-sahabat baik kita yang sebelum ni bersama-sama dengan kita, baik dalam lingkungan masjid macam di Masjid Ar-Rahimah ini atau di sekeliling kita sebagai tetangga kita. Hari ini kita tengok mereka sudah tidak ada. Mereka telah dijemput oleh Allah SWT pergi untuk menerima seluruh tanggungjawab di atas apa yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Kita akan tetap menyusuli. Bila kita ziarah kubur, biasanya kita akan sebut antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Kamu yang mendahului, kami yang akan menyusuli. Jadi ini adalah satu ketentuan. Alhamdulillah, untuk tahun ini kita dapat lagi melangkah ke tahun 1442. Mudah-mudahan dengan nikmat hayat, nikmat usia yang diberikan itu akan memberi seluas-luasnya peluang kepada kita untuk memperbanyakkan lagi bekalan-bekalan yang akan kita bawa apabila kita dijemput untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga akan memperingati esok hari, hari kemerdekaan negara. Ini juga satu nikmat besar yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, menjadi negeri negara yang independence, yang merdeka, bebas daripada cengkaman kuasa-kuasa luar. Mudah-mudahan kita juga akan mempertahankan nikmat kemerdekaan ini, insya-Allah. Saya dihubungi oleh sahabat saya, orang besar masjid, Saudara Muzammil, untuk mengisi slot kuliah maghrib malam ni. Saya baru tahu pokoknya ini kuliah sulung.
untuk maghrib selepas kebanyakan kita ramai yang bercuti. Dalam bahasa saya, cuti sakit. Bukan kita sakit, tapi Malaysia sakit. Bukan Malaysia saja, kebanyakan negara dunia sakit bila dilanda oleh COVID-19. Yang sehari dua ni pun nampak macam turun naik. Yang jelasnya kehidupan berpantang kita disambung lagi sehingga akhir bulan Disember. Berdoalah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat sedikit cubaan yang dikenakan ke atas kita di negara kita dan juga di kebanyakan negara-negara dunia. Mudah-mudahan. Jadi bila cuti panjang, walaupun saya dipahamkan kuliah subuh tetap ada, jadi tak tahu apa yang masih relevan untuk kita bincangkan dalam tempoh untuk memenuhi SOP ini sendiri, ya. Sahabat saya Muzammil dah beri 2 tajuk. Oleh kerana mungkin agak dekat dengan esok hari ulang tahun kemerdekaan, saya telah memilih untuk berbincang sedikit mengenai kemerdekaan yang sebenar. Memang ini seperti yang telah saya sebutkan tadi, satu nikmat besar yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Untuk mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan kemerdekaan ini, kita juga harus melihat dan merujuk kepada sumber-sumber yang menjelaskan mengenai apa yang kita bincangkan ini tadi. Secara simple dan secara sederhananya, kalau kita semak, saya sempat juga buat beberapa semakan berkaitan dengan tajuk ini. Antaranya apa yang telah disebut dan dinyatakan secara takrifannya. Takrif merdeka itu apa, tuan-tuan? Dalam bahasa Melayu, oleh kerana kita orang Melayu, kita kena tengok pula direktori Melayu yang memang diterima pakai ialah Kamus Dewan. Dalam Kamus Dewan, bila menyebut mengenai merdeka, dia telah mentafsirkan sebagai bebas daripada penjajahan. Itu satu daripada maksud kemerdekaan. Yang keduanya, bebas daripada kurungan, naungan dan sebagainya. Ini kata Dewan, Kamus Dewan. Dia juga bermaksud lepas daripada tebusan atau tuntutan serta berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Ini merdeka di segi bahasa, lughatan, kalau kita tengok dalam fiqahnya, tuan-tuan. Dalam bahasa Arab, merdeka itu disebut sebagai istiqlal. Di negara-negara Timur Tengah, mereka menyambut hari kemerdekaan dengan menyebut Yaumul Istiqlal, ya, yang bermaksud bersendiri dalam memiliki kemuliaan, berdikari dan bangkit daripada penindasan ataupun melepaskan diri daripada sesuatu ikatan. Itulah al-istiqlal dalam bahasa Arab. Dan ini menepati apa yang kita sebut sebagai merdeka itu di negara kita. Bila bapa kemerdekaan negara, dalam mengisytiharkan kemerdekaan negara, telah melaungkan perkataan keramat merdeka itu. Pakar-pakar juga ada mengulas apa maksud dengan kemerdekaan. Saya sengaja memilih orang-orang yang agak dekat dengan kita pertama ini.
Orang yang saya maksudkan ialah Pendeta Za'bah. Ini tokoh awal di kalangan orang Melayu yang diberi gelaran pendeta. Za'bah Zainal Abidin bin Ahmad, orang Kuala Pilah. Dialah yang menyusun kaedah ejaan Jawi yang kita belajar dulu. Sebelum dianya kemudian diubah mengikut kaedah lain. Sebab bila kita belajar Jawi, orang kata Zawi kaedah Za'bah. Za'bah dalam banyak tulisannya antara lain telah menyebut mengenai kemerdekaan ini, tuan-tuan. Saya meletakkan dia dulu sebab dia ni tokoh kita, ya. Dia kata kemerdekaan ialah berubah daripada kepercayaan bodoh. Nampak kasar sikit tu, ya. Berubah daripada kepercayaan bodoh yang melemahkan akal dan ikhtiar kepada kepercayaan yang cerdik, yang membebaskan pikiran daripada ajaran yang mematikan hati, kepada ajaran yang menghidupkan dan menyuburkan dia. Tuan-tuan, daripada i'tiqad yang serong dan terpesong kepada i'tiqad yang subur dan merdeka, daripada kezaliman pemerintahan berdasarkan kepada hawa nafsu kepada kesolehan, dan daripada fikiran-fikiran yang menahan dan menyekat kemajuan kepada fikiran yang membebaskan kemajuan dan menggalakkan kemarahan yang baik-baik dan mulia. Ini merdeka daripada kacamata Pendeta Za'bah. Saya tak payah ulang lah, ya. Ianya sudah cukup jelas. Bebas meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik kepada yang lebih baik. Tinggalkan yang bodoh, pindah kepada yang cerdik. Ini di antara yang paling asas, ya, di dalam apa yang diistilahkan dengan kemerdekaan itu tadi. Tuan-tuan, itu Pendeta Za'bah. Orang yang dekat dengan kita juga ialah Buya Hamka. Bapa Hamka ni memang terkenal dalam dunia Melayu. Dia menghasilkan entah berapa. Dia seorang ahli sejarawan, ulama, sastrawan, novelis dan macam-macam, ya. Mungkin ramai rakan-rakan kita yang kalau ke Bukit Tinggi singgah ke tempat kelahiran Buya Hamka yang terkenal dengan kelok-kelok nak sampai itu. Apa kata Buya Hamka mengenai kemerdekaan? Dia kata apa? Merujuk kepada apa yang ditulis oleh beliau dalam buku beliau bernama Falsafah Hidup. Dalam buku karya beliau Falsafah Hidup, beliau telah menjelaskan kemerdekaan ialah bahawa engkau rasai dengan perasaan yang jernih hak yang perlu engkau ketahui, dan waktu itu engkau rasai apa pula kewajipan terhadap orang lain. Ini daripada pemikiran Buya Hamka. Tuan-tuan, engkau merdeka dan bebas mengembangkan sayap menurut kemahuan hati untuk membuktikan yang bahawa engkau berhak. Kalau kita berhak, kita tak boleh buat, itu maknanya kita dikongkong. Itu belum merdeka. Sebab telah istilah merdeka itu sangat terkenal. Kalau dalam tradisi awal dahulu, antara dalam zaman jahiliah, orang yang masih menggunakan sistem sahaya. Tengok, sahaya ni hamba. Hamba tahulah tidak punya apa yang disebut oleh Buya Hamka tadi. Tak boleh buat apa yang dia mahu. Sehinggalah dia diberi tahap kemerdekaan. Yang paling dekat dengan kita Sayyidina Bilal Ibn Rabah. Tengok, Bilal hamba,
kepada seorang tokoh besar Quraisy di zaman dia. Akhirnya walaupun hamba, ini tidak mengungkung dia. Dia guna pemikiran yang jernihnya, dan akhirnya dia masuk Islam. Diseksa tanpa belas kasihan. Terkenal dengan ungkapan ahad, ahad, ahad. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar, seorang hartawan dan dermawan di kalangan sahabat Nabi, yang telah pergi bertemu dengan tuan dia, minta untuk dibeli. Akhirnya sebuah nego, barulah bersetuju, dan Sayyidina Abu Bakar telah menggunakan harta milik pribadinya untuk membeli Sayyidina Bilal ibn Rabah. Dan dalam sejarah hidup Sayyidina Abu Bakar, saya tak pasti berapa orang di kalangan hamba sahaya yang sebelumnya terikat dengan bemanan sahaya itu dan dibeli, kemudiannya dimerdekakan oleh beliau. Tengok, Bilal tak boleh buat apa semasa dia jadi hamba. Tengok, kena nyanya, ditindih dengan batu tengah panas terik, sehinggalah Abu Bakar pergi jumpa dengan tuan, dia beli, dan akhirnya, wahai Bilal, anta hur, kamu merdeka. Tengok tuan-tuan, ada kisah sebalik itu. Walaupun dia baru menikmati nikmat merdeka daripada belenggu perhambaan di zaman jahiliah itu, Masya Allah. Itulah tuan-tuan, orang kata tadi, macam disebut oleh Buya Hamka tadi, engkau rasai engkau boleh mengembang sayap kamu dan menurut kemauan hati apa yang kamu mahu. Sebelum tu tak boleh nak buat apa. Dan terus Sayyidina Bilal menjadi muazzin ar-Rasul, hijrah ke Madinah. Bila pembukaan Makkah, dia diberi pengorbanan untuk naik ke bumbung Kaabah itu dan melaungkan azan. Ini Sayyidina Bilal ibn Rabah, sehinggalah Nabi wafat. Bila Nabi wafat, kekuasaan umat Islam berpindah kepada di bawah kepimpinan Khalifah Abu Bakar. Bila dilantik saja Abu Bakar jadi khalifah yang pertama, dia datang jumpa dengan Abu Bakar. Dia kata, tuan, ya khalifah, saya datang nak beritahu saya dah tak bersedia lagi untuk menjadi muazzin yang melaungkan azan di masjid Nabi itu. Abu Bakar pujuk dia, teruskanlah wahai Bilal, teruskanlah, kami memerlukan khidmat kamu. Dia kata, tak boleh, saya tak boleh, kata dia. Akhirnya Abu Bakar paksa dia, sambunglah wahai Bilal, azan teruslah walaupun Dia kata, tak, minta maaf. Dia kata, aku tak boleh nak laungkan azan tergambar dengan Nabi yang masih hidup. Tuan-tuan, jadi kalau kamu paksa juga, saya sedar, kata dia, saya ni kamu yang beli dulu. Tengok, jadi kalau kamu nak gunakan kuasa oleh kerana kamu yang beli saya dulu, saya boleh ikut. Kalau tidak, memang saya tak boleh, kata dia. Akhirnya Abu Bakar mengalah. Tak apalah kalau begitu. Masya Allah, dia dapat merasai kebebasan itu, tuan-tuan. Dan akhirnya dia merantau dan menetap di Al-Quds, di Al-Aqsa Syarif, di Palestin sekarang, dekat Masjid Al-Aqsa itu, untuk satu tempoh yang agak lama, sehinggalah akhirnya dia wafat di sana. Ini Sayyidina Bilal. Jadi Buya Hamka kata, kamu boleh mengembangkan sayap kamu, boleh melakukan apa yang kamu mahu dalam hati kamu, dan kamu membukti yang kamu adalah berhak. Itu merdeka menurut Buya Hamka.
engkau merdeka dan bebas, engkau boleh mengeluarkan apa yang terasa di hatimu, asal engkau hormati pula kemerdekaan orang lain dan engkau bayar kewajipan yang diminta dan oleh masyarakat kepada engkau. Itu merdeka dalam bahasa yang digunakan oleh almarhum Buya Hamka yang terkenal dengan tafsir Al-Azhar, ya, karya awal mengenai tafsiran Al-Quran yang sempurna yang dihasilkan oleh Buya Hamka. Itu pun ada bahagian-bahagian daripada tafsir Azhar ini yang disiapkan oleh beliau semasa dia dikurung dalam penjara. Oleh kerana ada pandangan-pandangan beliau yang telah menyentuh orang-orang yang berkuasa di zaman dia, antaranya Presiden Soekarno akhirnya mengurung dia dalam penjara. Kelebihannya, apabila dikurung dalam penjara, dia telah mengambil masa untuk menghasilkan tafsir ulung dalam bahasa Melayu ini, ya. Itulah Buya Hamka, Masya Allah. Dua, tuan-tuan. Yang ketiga, seorang tokoh yang biasanya dirujuk oleh rakan-rakan kita dalam gerakan Islam. Orang yang saya maksudkan ialah Malik bin Nabi. Ini seorang pemikir daripada Algeria. Dilahirkan di satu kawasan namanya Konstantinopel, di Algeria sana. Bukan Konstantinopel Istanbul, tak, ya. Malik bin Nabi apabila menyebut mengenai kemerdekaan, dia kata kalau kita berusaha untuk berjuang membebaskan tanah air, harus segera disusuli dengan perjuangan memerdekakan minda. Ini menurut Malik bin Nabi. Kalau negara saja merdeka, minda tidak merdeka, pemikiran tidak terbuka, tidak merdeka, maknanya ini bukan merdeka yang sebenar. Bebas, negara bebas, independen, tetapi pemikiran masih dikongkong, masih ikut penjajah lama, ya, yang disebut sebagai al-ghazwul fikr, penjajahan pemikiran. Bebas di segi bumi, tapi fikiran masih ikut orang lain. Ini maknanya dia belum merdeka sebenarnya, tuan-tuan. Beliau sangat sedar erti kemerdekaan bumi pertiwi jika rakyat pribumi masih tetap berminda dengan anak jajahan. Membangkitkan jiwa merdeka adalah agenda terpenting yang tidak boleh dikompromi. Bebaskan pemikiran, bukan hanya membebaskan bumi sahaja, tapi Masya Allah. Jadi dua serentak, tuan-tuan. Dalam tradisi Islam, kalau kita tengok balik, dia serentak kemerdekaan negara dengan kemerdekaan pemikiran ini. Contoh yang saya sebutkan Bilal tadi itu. Bila dia dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar, lepas beli, dia boleh buat apa yang dia nak. Tak ada siapa yang boleh kongkong dia. Dan ini menggambarkan kemerdekaan yang ada pada diri Sayyidina Bilal itu tadi. Islam kita ni datang untuk memberi kepahaman yang betul mengenai konsep kemerdekaan itu tadi, tuan-tuan. Menjadi umat yang istimewa, umat yang tidak dikongkong dan tidak dihalang di segi pergerakannya dan dari segi tindakannya. Islam memang begitu, supaya kita benar-benar faham maksud daripada kemerdekaan itu sendiri. Sebab itulah ayat yang kita boleh tengok balik, surah Al Imran ayat 28. La yattakhizul mu'minina al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al zalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah. Ya, tengok tuan-tuan. Jangan kamu ambil, wahai orang beriman, orang lain sebagai pimpinan kamu. Tengok, bebaskan diri kamu daripada cengkaman orang yang lain.
Oleh kerana kita ni orang yang beriman, yang menentukan kepimpinan kita ialah orang yang beriman, bukan orang lain. La, Allah Ta'ala kata jangan orang yang beriman nak ambil orang lain yang bukan Islam tu jadi pemimpin mereka. Ini satu kemerdekaan yang jelas. Kalau masih dipimpin oleh orang lain, bertentangan sama sekali dengan surah Al-Imran ayat 28 yang saya petikkan tadi itu. Nabi semasa hayatnya menyebut beberapa bukti, bukan menyebut, membuktikan kemerdekaan itu. Di peringkat awal setelah Islam, Nabi kita Isra Mi'raj, naik ke langit, fardu yang pertama yang diterima langsung daripada Allah ialah fardu solat pada malam Isra dan Mi'raj. Malam yang sama Nabi turun ke bumi, ke Madinah, ke Makkah, minta maaf, belum hijrah, untuk satu tempoh yang agak pendek daripada peristiwa hijrah. Ini peristiwa besar yang berlaku semasa Nabi kita masih berada di bumi Makkah. Sembahyang difardukan semasa Nabi masih berada di Makkah. Jibril turun ajar bagaimana cara nak solat. Tengok, sehinggalah kemudiannya Nabi kita hijrah ke Madinah. Ini awal Muharram yang menggambarkan pentingnya peristiwa hijrah itu, sehingga Sayyidina Umar mengambil peristiwa itu sebagai titik kiraan takwim Islam itu. Semua kita tahu masalah besar yang dihadapi oleh Sayyidina Umar di peringkat awal pemerintahan dia ialah wilayahnya luas, suratnya datang daripada seluruh pelosok, daripada pegawai-pegawai amir-amir dia. Surat datang tapi tak sebut tahun. Yang ada hanya tarikh saja. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir ada, tapi tahun tak ada. Itu pada masa itu. Sehingga mendoronglah Khalifah Umar berbincang dengan ahli-ahli syura dia, kabinet dia, untuk memikirkan bagaimana cara untuk menentukan kalender Islam itu. Tengok tuan-tuan, akhirnya mereka bersetujulah, walaupun pandangan macam-macam, menjadikan peristiwa tahun kiraan Hijri ini diambil kira berdasarkan kepada hijrah Nabi SAW. Sebab itu dipanggil tahun Hijri, ya. Tengok pentingnya hijrah, menyebabkan dianya dapat settle, ya. Jadi walaupun bulan ada tapi tahun tak ada. Tuan-tuan, ini juga menggambarkan independen tadi. Bila Nabi kita hijrah ke Madinah, saya nak sambung yang pasal semayang ni tadi. Semayang sejak daripada awal difardukan oleh Allah Ta'ala, mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Menghadap ke Baitul Maqdis. Ini diceritakan apabila dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 104. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini cerita dia. Masa tu orang semayang menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi apa yang dilakukan orang Islam ni telah menjadi bahan sendaan kepada mereka-mereka yang musyrik, terutamanya orang-orang Yahudi pada masa itu. Selepas Nabi kita berpindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, semayang menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi menyebabkan orang Yahudi kata, itulah kita ada orang Islam. Jadi akhirnya Allah Ta'ala turun ayat ini semasa dia berada kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, kita akan jumpa satu tempat namanya Masjid Al-Qiblatain, Masjid dua kiblat. Mereka sedang bersolat di situ, turun ayat menukar kiblat itu, ya. Ini juga satu contoh merdeka, ialah Allah Ta'ala telah menyempurnakan hasrat yang ada di hati Nabi SAW, yang rasa rimas bila menghadap ke Baitul Maqdis, dan diizinkan supaya menghadap semayang mereka ke arah kiblat itu tadi. Itu satu, ya. Yang kedua, Islam juga mengajar dalam bentuk kemerdekaan ini, antaranya mereka dianjurkan supaya menyalahi orang lain.
Orang lain itu maksudnya orang yang beragama lain. Jadi kita tak boleh nak tiru orang lain. Salah satu yang ada dalam ajaran dalam kalangan orang-orang ahlul kitab ini ialah apa dia? Allahumma salli Muhammad. Fa'amara bi an yatakallama al-muslim ala ta'amihi. Nabi telah memerintahkan orang Islam bila mengadap juadah boleh bercakap antara mereka sesama mereka. Sebelum itu, ini cerita dia. Dalam ajaran Yahudi, dalam ajaran ahli kitab, bila mengadap makanan tak boleh bercakap. Jadi menyebabkan dia terbawa-bawa kepada orang Islam. Jadi melihatkan keadaan demikian itu, makanya Nabi telah memerintahkan orang Islam masa makan boleh bercakap. Yang tak bercakap tu orang Yahudi. Tengok, ini untuk memberi nilai ataupun jati diri kepada masyarakat umat Islam. Dan kita dalam konteks bulan Muharram ni pun tuan-tuan, ramai sahabat-sahabat kita hari ni lagi puasa, semalam juga puasa, hari 9 hari Tasu'a pun puasa, masya-Allah ya. Memang di peringkat awal Nabi kita SAW berpuasa pada hari Ashura, hari yang ke-10 ini, sejak dia berada di Makkah lagi. Quraisy juga berpuasa pada hari Ashura, hari yang ke-10 Muharram. Nabi sendiri berpuasa mengikut tradisi Quraisy pada masa itu. Bila hijrah ke Madinah, dia tengok orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura, hari 10 Muharram. Dan orang tanya, Nabi SAW bertanya kepada Yahudi ini, apa yang menyebabkan kamu berpuasa pada hari Ashura, hari yang ke-10 Muharram? Dia kata, kami mengenangkan hari di mana Nabi Allah Musa AS dan Bani Israel diselamatkan daripada angkara Firaun. Lalu Nabi beritahu kepada orang Yahudi itu, nahnu aula minkum, kami patutnya lebih wajar memuliakan Musa itu tadi, bukan kamu. Sejak itulah makanya Nabi berpuasa pada hari Ashura dan meminta para sahabat-sahabat lain juga berpuasa pada hari 10 Ashura itu. Hari 10 Muharram, orang panggil Ashura. Ashura itu hari yang ke-10. Kita Ashura, bubur Ashura itu kita lain sikit. Tak apalah, kacau je lah, tak kacau pun. Jadilah pengacau-pengacau yang baik. Kacau buat bubur ni dapat pahala, dia orang kata. Bukan pengacau yang tak dapat pahala. Alhamdulillah ya. Sehinggalah turun ayat yang ayat 185 Al-Baqarah yang mewajibkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, wajib atas kamu puasa. Jadi sejak turun ayat Al-Baqarah ini, puasa Ramadan dah wajib, maka masa tu puasa Ashura dah jadi alternatif. Nabi kata siapa-siapa yang man syaa minkum, siapa-siapa yang nak puasa, puasa je lah. Man syaa minkum, siapa yang suka nak tinggal, tinggal je lah. Jadi ada pilihan. Tuan-tuan, itu tahap ketiga. Sampailah di hujung usia Nabi, ini ramai ustaz-ustaz kita disebut, aku mengharapkan, dia kata tahun depan ini aku nak puasa juga pada hari 9. Sebelum tu 10 sejak daripada hijrah ke Madinah sampailah ke akhir hayat Nabi, dia puasa hari 10 itu, hari Ashura. Kalau umur aku panjang, kata Nabi, tahun depan ni aku nak puasa juga hari ke-9. Kenapa? Untuk menyalahi tradisi yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi ni tadi. Sebab itulah makanya kita dianjurkan supaya bukan sahaja dari segi sunatnya, bukan sahaja berpuasa pada hari Ashura, tapi kena dua kan. Kalau tidak mula dengan hari 9 dan 10, kalau hari 9 tak sempat, kita sempat puasa hari 10 dan 11. Jadi 2 hari. Kenapa? Nak bagi tak sama dengan Yahudi. Sama juga tadi, Nabi telah minta orang Islam masa makan boleh bercakap, jangan senyap. Itu Yahudi punya cerita ya tuan-tuan. Dan inilah sebenarnya gambaran
Islam tu melatih dan mengajar masyarakat supaya merdeka. Sebab itulah kemerdekaan hakiki sebenarnya ialah kemerdekaan yang kita boleh melakukan tindakan bukan berpandukan kepada orang lain. Penulis yang ada dengan saya ni disebut, dia kata apa? Ni last tuan-tuan. Al-istiqlalul haqiqi, merdeka yang sebenar. Alladhi nanshuduhu, yang kita mahu, kata dia, yauma namtaliku ghada anna wadawa anna. Hari di mana kita boleh memiliki makanan ruji kita dan juga ubat-ubat yang kita guna, wasilahana, senjata kita. Kita boleh punya makan sendiri, kita boleh punya makanan sendiri, kita punya senjata sendiri. Tidak negara merdeka, tapi semuanya diimport daripada sempadan dan tidak daripada produk negara kita. Itu artinya sudah merdeka, tapi bukan kemerdekaan yang hakiki. Tertumpah. Jadi kemerdekaan bukan saja merdeka body, tapi merdeka dari segi keuangan, merdeka dari segi ekonomi, merdeka serba-serbi, di mana kita boleh menentukan apa yang kita nak, bukan mengikut tunjuk orang lain. Sangat malang, walaupun kita dah berpuluh tahun merdeka, ternyata pikiran masih dijajah dan apa disebut oleh para penulis sebagai al-ghazwul fikr, penjajahan pemikiran itu masih lagi. Berapa ramai orang kita tidak berfikir secara yang sepatutnya kita fikir sebagai seorang Muslim, yang meletakkan syariat Islam itu mengatasi segala-galanya, tapi berfikir mengikut kemahuan orang lain. Sekali itu saja, saya pun susah hati juga sebab kita terikat dengan SOP, ya. Setakat tu mudah-mudahan ada peringatan yang pertama, saya peringatkan diri saya dan saya panjangkan ingatan ini kepada kita semua. Yang benar daripada Allah Ta'ala, yang tidak benar itu kelemahan saya. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.